Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya Muhammad Arif bin Hashim daripada kelas PS 3T3 dash 1 akan membentangkan tentang kertas cadangan kajian saya yang bertajuk Pengetahuan Guru Pelatih Ambilan Jun 2019 di IPG KIK terhadap program pendidikan inklusif. Okay, kita masuk dahulu pada bahagian pendahuluan. Okay, untuk latar belakang kajian saya berkaitan pendidikan inklusif. Okay, pendidikan inklusif ni adalah satu program pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkeperluan khas iaitu MBK untuk menghadiri sekolah dan belajar bersama murid aliran perdana di dalam satu kelas yang sama di sekolah. Program PPKI, program pendidikan inklusif ni juga merupakan satu kerjasama guru pendidikan aliran perdana dan guru pendidikan khas untuk melaksanakan pengajaran dengan secara fleksibel dan kaedah pengajaran yang sesuai untuk mereka. Okay. Untuk sekolah yang mempunyai PPKI iaitu program pendidikan program pendidikan khas inklusif, pendidikan integrasi, maafkan saya. Program pendidikan khas yang integrasi, guru pendidikan khas di sekolah itu perlulah memainkan peranan yang besar untuk membantu guru aliran perdana bagi menjayakan PPI. Maksudnya guru pendidikan khas ni perlulah membantu guru aliran perdana ni untuk menjalankan PDP di dalam kelas. Okay, kita lihat pula kepada penyataan masalah untuk kajian ni. Okay, untuk topik, pada bahagian topik kita lihat penambahan jumlah MBK yang mengikuti pendidikan inklusif ni meningkat saban tahun, iaitu pada tahun ni yang telah direkodkan pada yang direkodkan iaitu sebanyak 16,855 MBK yang mengikuti pendidikan inklusif ni di 6,446 sekolah. Pada tahun lepas sebanyak 14,000 saja dan tahun ni telah meningkat sebanyak 2,000 iaitu menjadi 16,855. Okey, isu dan masalah. Isunya kita nak tengok macam mana peranan guru pendidikan khas ni adalah untuk mengenal pasti MBK yang berada di aliran di aliran perdana ataupun di PPKI bagi ditempatkan dalam program pendidikan inklusif. Macam mana guru tersebut nak kenal pasti murid tu sesuai tak untuk ditempatkan di program pendidikan inklusif. Okey, selepas itu guru pendidikan khas dan guru aliran perdana ni perlulah saling membantu bagi menjayakan pendidikan inklusif. Dan justifikasi bukti melalui kajian Muhammad Zaman Hashim pada 2014, setengah guru aliran perdana ni pada sekolah rendah lah mempunyai penerimaan yang kurang baik terhadap pendidikan inklusif. So, kajian yang dari segi bacaan saya, kajian Muhammad Zuri Gan dan Aznan Cik Ahmad pada 2012 mengatakan bahawa 17.06% mempunyai persepsi yang negatif terhadap program pendidikan inklusif. Kajian tersebut mendapati bahawa perbezaan jenis guru dan latar belakang pendidikan mempengaruhi perbezaan persepsi guru terhadap program. So, untuk pihak berkepentingan iaitu Institut Pendidikan Guru IPG juga mewajibkan semua pelajarnya mengambil subjek pendidikan inklusif pada semester 6 dalam PISMP. Okey. Maksudnya untuk di IPG pelajar-pelajar ataupun guru pelatih perlulah diwajibkan mengambil pendidikan inklusif ni sebagai pendedahan awal untuk lebih mengenal bagaimana program pendidikan inklusif ni dijalankan supaya masalah-masalah yang seperti yang saya katakan tadi tidak timbullah apabila siswa guru ataupun guru pelatih ni bekerja pada masa akan datang. Okay, tujuan kajian ialah kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap kesedaran dan pengetahuan
pengetahuan umumlah guru pelatih berkaitan pendidikan inklusif di IPG KIK. Sebab tu kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti pengetahuan guru pelatih tentang teknik pengajaran pendidikan inklusif dan bahan bantu mengajar yang sesuai digunakan. Yang ketiga, kajian ini bertujuan melihat bagaimana persepsi guru pelatih terhadap pendidikan inklusif. Okey, untuk objektif kajian pula iaitu mengukur tahap kesedaran dan pengetahuan guru pelatih berkaitan pendidikan inklusif di IPG KIK. Itu menentukan tahap pengetahuan guru pelatih tentang teknik pengajaran pendidikan inklusif dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Yang ketiga, menggambarkan bagaimana persepsi guru pelatih terhadap pendidikan inklusif. Okay, untuk soalan kajian pula iaitu apakah tahap kesedaran dan pengetahuan guru pelatih berkaitan pendidikan inklusif di IPG KIK? So yang kedua, apakah tahap pengetahuan guru pelatih tentang teknik pengajaran pendidikan inklusif dan bahan bantu mengajar yang sesuai? So yang ketiga, bagaimana persepsi guru pelatih terhadap pendidikan inklusif? Okey, kita masuk pula untuk hipotesis kajian, iaitu hipotesis alternatif iaitu terdapat hubungan signifikan terhadap tahap pengetahuan pendidikan inklusif guru pelatih dengan teknik pengajaran dan bahan bantu mengajar yang digunakan. Maksudnya kalau tahap pengetahuan guru pelatih tu tinggi tentang pendidikan inklusif, maksudnya teknik pengajaran teknik pengajaran dan bahan bantu mengajar yang digunakan bersesuaianlah sebab dia mempunyai ilmu ataupun pengalaman tentang pendidikan inklusif ini. Okey, seterusnya iaitu skop dan batasan kajian iaitu melibatkan guru pelatih ambilan 2019 yang terdiri daripada pengkhususan pendidikan khas, pendidikan muzik dan pendidikan jasmani. Seterusnya kajian ini dijalankan hanya melibatkan di IPG KIK iaitu Institut Pendidikan Kampus Ilmu Khas. Okey, seterusnya iaitu kaedah kajian ini dijalankan secara tinjauan dan menggunakan soal selidik untuk mendapatkan maklumat. Okey, seterusnya iaitu kepentingan kajian. Okey, terdapat dua kepentingan kajian iaitu kepentingan kepada guru pelatih pengkhususan pendidikan khas. Maklumat maksudnya maklumat daripada kajian ini diharapkan dapatlah membantu guru pelatih pendidikan khas, khususan pendidikan khas untuk memperoleh pengetahuan yang cukuplah sebagai persediaan menyiapkan diri untuk bersedia menjalani pengalaman berasaskan sekolah, PBS dan juga praktikum. Yang kedua, guru pelatih bukan untuk pengurusan pendidikan khas iaitu kajian ini diharapkan memberi kesedaran kepada guru pelatih bukan option pendidikan khas untuk mengambil peluang untuk mendalami tentang pendidikan inklusif ini. Kerana pelibatan semua guru amat diperlukan untuk mengendalikan pendidikan inklusif ini. Okay, seterusnya definisi operasional iaitu tahap. Kita lihat dulu pada maksud tahap iaitu menurut Kamus Dewan edisi ketiga 1994 iaitu tahap ini bermaksud peringkat dan tingkat. Maksud tahap ni untuk konteks kajian ini pula adalah tahap pengetahuanlah guru pelatih semester akhir berkaitan PPI. Yang kedua iaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah perasaan ingin tahu melalui proses sensoris menggunakan mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan adalah domain penting bagi membentuk perilaku terbuka ataupun open behavior yang dikatakan oleh Dongsu 2017. Okay, untuk pendidikan inklusif pula iaitu pendidikan inklusif adalah program pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkeperluan khas untuk menghadiri sekolah dan belajar bersama murid aliran perdana di dalam satu kelas yang sama di sekolah. Okay, seterusnya definisi operasional iaitu untuk guru pelatih pula. Okay, guru pelatih ni ada dalam konteks kajian ni bermaksud pelajar yang menduduki program ijazah sarjana muda pendidikan di Institut Pendidikan Guru.
Iaitu daripada Nur Izzati Khalid 2015. Pelajar PJ ni mempunyai 5 tahunlah tempoh mengajar untuk menyelesaikan pengajian. Okey, kita masuk beralih pula kepada tujuan di literatur. Okey, teori yang digunakan ialah teori pembelajaran kendiri, iaitu model pembelajaran kendiri adalah satu cara untuk mengindividukan pengajaran. Model pembelajaran kendiri adalah satu pakej pembelajaran yang bertujuan untuk membolehkan para pelajar belajar sendiri dengan adanya bahan PDP bercetak. Pelajar akan menggunakan pengalaman mereka sebagai satu sumber pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan sentiasa berusaha untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pembelajaran. Pelajar lebih bersedia untuk belajar jika pembelajaran dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan pengetahuan tersebut boleh diaplikasi dalam kehidupannya. Okey, untuk konteks kajian ni pula maksudnya pelajar ni perlulah mencari pengetahuanlah tentang pendidikan inklusif ni secara kendirilah. Maksudnya mengikuti program-program yang dijalankan, maksudnya mendapatkan sumber-sumber bacaan yang terdapat di perpustakaan ataupun sebagainya lah. Maksudnya mencari ilmu tersebut supaya dapat digunakan pada masa kelak. Okey, dapatan kajian lalu, saya ambil daripada bacaan saya ambil daripada kajian Abdul Rahim Hamdan dan Muhammad Khairul Anwar Hussein iaitu dijalankan pada 2013 yang membincangkan tentang persepsi umum guru aliran perdana mengenai pengetahuan, kesediaan, strategi dan kekangan daripada pendapat guru aliran perdana yang ditugaskan untuk melaksanakan program pendidikan inklusif. Okey, hasil daripada analisis dapatan kajian mendapati bahawa guru aliran perdana ni mempunyai peratusan pada tahap yang agak tinggi iaitu 49.5 bagi aspek keyakinan, kesediaan dan pengetahuan. Okey, kajian ni diharapkanlah memberikan kebaikan kepada guru yang terlibat dengan pelaksanaan pendidikan inklusif untuk memberikan pengajaran yang lebih baik dalam mengajar MBK. Okay, untuk dapatan kajian lalu yang seterusnya iaitu daripada kajian Muhammad Zuri Gan dan Aznan Cik Ahmad 2012 iaitu keputusan menunjukkan 32.35% daripada peserta kajian mempunyai persepsi yang positif dan 50.59% mempunyai persepsi yang sederhanalah terhadap program pendidikan inklusif. Walau bagaimanapun, kajian tersebut juga mendapati bahawa 17.06% mempunyai persepsi yang negatif. Ada juga segelintir-gelintir guru lah mempunyai persepsi yang negatif terhadap pendidikan inklusif ni. Kajian tersebut mendapati bahawa perbezaan jenis guru dan latar belakang pendidikan mempengaruhi perbezaan persepsi guru terhadap program inklusif. Maksudnya mungkin latar belakang pendidikan guru tersebut tu tidak mempunyai pengalaman ataupun tiada pendedahan awal tentang pendidikan inklusif ni. Maksudnya tiada pengalaman masa mereka menduduki di universiti ataupun di institut pendidikan guru lah. Selain itu, terdapat perhubungan yang positif antara jenis guru dan persepsi mereka terhadap program pendidikan inklusif. Okay, yang terakhir, kajian daripada Nur Izzati Khalid 2015 iaitu hasil daripada kajiannya terhadap kesediaan guru dalam program pendidikan inklusif adalah berdasarkan 3 aspek iaitu pengetahuan, sikap dan teknik pengajaran inklusif dan hasil kajian yang didapati daripada kajian tersebut telah menunjukkan nilai min yang tinggi adalah daripada aspek pengetahuan dan nilai min sederhana pula pada aspek sikap serta teknik pengajaran. Okay, secara rumusannya, kajian beliau ni telah mendapati tidak dapat membezakan kesediaan daripada aspek pengetahuan, sikap dan teknik pengajaran oleh guru-guru. Okay, kita beralih pula kepada kerangka konseptual. Okay, kajian ini menggunakan kerangka konseptual berdasarkan model CIPP yang mengandungi 4 bahagian iaitu konteks, input, proses dan output seperti rajah yang di bawah.
kerangka konseptual ini diadaptasikan oleh kerangka konseptual kajian Anna Godwin 2011. Okey, kerangka konseptual ni pada untuk tahap pengetahuan guru pelatih dalam pendidikan inklusif ni bermula dengan konteks iaitu murid, bilik, darjah dan juga sekolah. Bagi input pula adalah guru pelatih pendidikan khas dan seterusnya adalah proses yang mana adalah objektif bagi kajian ini iaitu aspek pengetahuan, kemahiran mengajar, sikap dan terhadap pendidikan inklusif. Akhir sekali, output bagi kerangka konseptual ni adalah bagi melahirkan guru pendidikan khas dan murid yang terlibat dalam program inklusi ni yang berkualiti. Okey, kita balik pula kepada bahagian ketiga, bab 3 iaitu metodologi kajian. Okey, reka bentuk kajian yang digunakan ialah itu satu kajian tinjauan. Okey, daripada Muhammad Majid 1990 dalam kajian Abdul Rahim Hamdan dan Muhammad Khairul Anwar Hussein 2013. Kajian yang berbentuk sebegini adalah digunakan untuk memberitahu dan menerangkan satu situasi yang terjadi dan sedang berlaku selari dengan tajuk kajian iaitu pengetahuan guru pelatih berkaitan program pendidikan inklusif. Okay, kaedah kajian ini adalah dilakukan secara kuantitatif dan menggunakan soal sidik sebagai instrumen. Okay, selepas data diperolehi secara rawak ini akan dianalisis dan dipersembahkan dengan statistik. Seterusnya, persempelan. Okay, kajian ini akan memilih seramai 92 orang peserta kajian yang dipilih secara rawak lah, terdiri pada guru pelatih semester akhir iaitu semester untuk ni lah guru pelatih ambilan Jun 2019 IPG-KIK yang pernah menjalani praktikum dan pernah menduduki subjek pendidikan inklusif secara semasa semester 6. Sampel kajian ini ditentukan dengan berpandukan jadual Krejci dan Morgan 1970. Seterusnya, instrumen kajian. Instrumen kajian digunakan adalah soal selidik. Okey, contoh soal selidik ni bersumberkan daripada kajian lalu. Saya berpandukan pada kajian lalu dan memilih contoh-contoh soalan daripada soal selidik yang sesuai digunakan untuk kajian inilah. Pada bahagian A, iaitu terdiri pada latar belakang peserta kajian. Bahagian B mengandungi pengetahuan lah umum tentang pendidikan inklusif mengandungi 10 item ataupun 10 soalan. Bahagian C mengandungi soalan berkaitan pengetahuan teknik pengajaran pendidikan inklusif dan bahan bantu mengajar yang juga mengandungi 10 item. Seterusnya, pada bahagian terakhir iaitu bahagian D mengandungi persepsi guru pelatih tentang pendidikan inklusif yang mengandungi 10 item. Seterusnya, kesahan. Kesahan dalam menentukan sejauh mana ujian pengukur untuk mengukur ciri yang sama secara maksimum dengan kaedah yang berlainan. Soalan ujian mestilah relevan dan menguji objektif kajian yang ditetapkan. Okey, soal sidik yang dirangka perlu mendapatkan pengesahan daripada pakar mempunyai kepakaran dalam bidang pendidikan inklusif seperti pensyarah pendidikan khas untuk menyemak bagi memastikan isi kandungan bersesuaian dan menepati matlamat kajian. Okey. Berdasarkan soal sidik yang saya telah jalankan, saya telah melakukan kesahan bersama pensyarah pembimbing saya iaitu pensyarah pendidikan khas juga untuk memastikan soal sidik yang saya telah rangka bersesuaian dengan kajian yang saya ingin jalankan. Seterusnya, kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan merujuk pada ketekalan atau kestabilan keputusan pentafsiran iaitu daripada Azimi Ahmad 2010. Okay, kebolehpercayaan terhadap soal sidik amatlah penting bagi memastikan kelancaran pengumpulan data yang tepat dan memastikan bahawa jawapan yang dikemukakan oleh
peserta kajian mencerminkan keupayaannya. Syed Ismail, Syed Mustafa 2018. Okay, kajian rintis adalah bertujuan untuk menilai kesahan secara um, kes- kesahan secara kebolehpercayaan instrumen yang dibentuk dengan menilai item-item yang terdapat di dalam soal sidik sebelum diedarkan. Kajian rintis ini dilakukan bertujuan menguji kebolehpercayaan dan meneliti kesahan soal sidik yang digunakan, menentukan jangka masa yang diperlukan oleh peserta kajian untuk menjawab soal sidik, menetapkan kesesuaian aktiviti lisan dan format soal sidik bagi tujuan kajian. Okey, untuk prosedur pengumpulan data, kajian ini berbentuk deskriptif ini dijalankan dengan menggunakan soal sidik lah atas talian melalui platform Google Form. Proses penyebaran kepada guru pelatih lain menggunakanlah aplikasi WhatsApp supaya lebih mudah lah, dan peserta juga mudah untuk mengakses soal sidik tersebut. Google Form ini akan digunakan supaya membantulah untuk lebih mudah untuk menganalisis data, dan proses pengumpulan data tu lebih cepatlah dan lebih sistematik. Okey, seterusnya prosedur untuk penganalisisan data, iaitu peratusan deskriptif dan aplikasi deskriptif digunakan untuk memproses seluruh data. Prosedur ini akan mengandungi aktiviti manipulasi seperti mengatur, memilih dan menggabung dan menjadual. Penganalisis data juga melibatkan pengiraan terhadap data mentah dan daripada maklumat penganalisan tersebut terhadap dapatan kajian. Ini antara jadual lah untuk Skomin dan interpretasi Skomin, iaitu 1 hingga 2.3 iaitu rendah, 2.34 sehingga 3.66 tu sederhana, dan 3.67 sehingga 5 iaitu tinggi. Okey, itu sahaja untuk pembentangan kertas cadangan saya bagi kajian saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.